Selamat sejahtera semua, saya Dr. Danish Malik. Saya amat gembira berada di sini hari ini di saluran Tenaga Emas untuk berbincang dengan Anda semua tentang satu masalah kulit yang sangat lazim dan merisaukan ramai orang, terutamanya bagi golongan pertengahan umur dan warga emas. Saya telah berkhidmat dalam bidang dermatologi selama lebih 20 tahun. Di klinik saya sering bertemu dengan pesakit yang dengan malu-malu bertanya kepada saya, "Dokter, tapak kaki saya semakin menebal dan tumit saya merekah seperti kulit pokok tua. Apa yang patut saya lakukan?" Mereka sering menganggap ini adalah masalah kecil yang tidak berbahaya dan malah berpikir ia disebabkan oleh kurangnya penjagaan kebersihan diri, jadi mereka segan untuk membicarakannya. Saya ingin meminta Anda yang sedang menonton untuk mengimbas kembali. Adakah Anda pernah mengalami pengalaman seperti ini? Saya berasa sangat cemburu apabila melihat orang di jalanan memakai pelbagai jenis selipar dan sandal yang cantik dan bergaya. Tetapi apabila saya memandang ke bawah pada kaki sendiri, saya melihat kulit yang tebal, berwarna kuning, malah sedikit kelabu kehitaman, dan rekahan yang dalam di tumit yang kelihatan seperti tanah yang kering kontang akibat kemarau panjang. Saya benar-benar tidak mempunyai keberanian untuk menunjukkannya kepada orang lain. Atau dalam kehidupan yang lebih pribadi, apabila saya tidur pada waktu malam, hanya dengan sedikit pergerakan kaki di dalam selimut, saya serta-merta merasakan tumit saya seperti sekeping kertas pasir kasar yang bergeser pada cadar katil yang licin dan lembut, mengeluarkan bunyi kesat yang memalukan. Kadang-kadang saya baru saja memakai sepasang stoking nilon atau stoking kapas yang baru. Hanya dengan aktiviti berjalan seperti biasa, rekahan pada kulit tumit boleh dengan mudah tersangkut, meninggalkan benang yang terkeluar atau malah mengoyakkannya. Perasaan malu dan kecewa yang kelihatan kecil dan berlaku hari demi hari dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang saya percaya ramai rakan-rakan telah menanggungnya dalam diam. Terutamanya apabila kita mencecah usia 40-an atau 50-an, metabolisme badan dan keupayaan kulit untuk membaiki kerosakan tidak lagi sehebat semasa kita muda. Masalah ini seolah-olah menjadi semakin degil. Setiap hari apabila saya melihat kaki saya berasa sedih, bukan? Jika Anda merasakan bahwa gambaran yang baru saya jelaskan bergema di hati Anda, sila berikan like untuk memberitahu saya bahwa masalah ini adalah lazim dan Anda tidak bersendirian dalam menghadapinya. Pada masa lalu, kebanyakan daripada kita secara intuitif menganggap bahwa kulit tebal di tapak kaki dan tumit yang merekah hanyalah disebabkan oleh kulit kering atau penuaan, satu fenomena semula jadi yang normal. Jadi pendekatan kita adalah sangat mudah. Kita menyapu lotion dan lapisan vaselin yang tebal, membeli pelbagai jenis batu apung, papan penggosok dan juga pisau cukur kalus, dan dengan tekun menggosok, mengikis di dalam bilik mandi setiap hari. Tetapi jika Anda pikirkan kembali, adakah kaedah-kaedah ini benar-benar berkesan? Anda bersusah payah mengikis kulit mati hari ini, dan tapak kaki Anda terasa lebih lembut serta merta, tetapi selalunya dalam masa beberapa hari sahaja, lapisan kulit itu menjadi lebih tebal dan lebih keras. Kulit itu tumbuh semula dengan degil, seolah-olah membalas dendam. Dalam istilah perubatan, kami kadangkala memanggil ini sebagai kesan lantunan keratin. Rekahan pada tumit masih ada di situ. Kadang-kadang, jika saya berjalan lebih sedikit atau berdiri lebih lama, rekahan yang dalam itu masih akan terasa pedih. Hari ini, sebagai seorang pakar dermatologi, saya ingin menggunakan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam untuk memberitahu Anda dengan serius bahwa jika Anda hanya merawat masalah ini sebagai kulit kering atau penuaan, Anda mungkin tidak akan pernah dapat menyingkirkannya sepenuhnya. Kulit di tapak kaki kita adalah jauh lebih kompleks daripada yang Anda sangka. Ia adalah cermin kepada kesehatan kita secara keseluruhan. Ia sentiasa menghantar isyarat kepada kita melalui perubahan-perubahan ini, dan mungkin juga sedang menghantar isyarat kecemasan yang lebih mendalam kepada Anda. Kita sering mendengar orang berkata bahwa kaki adalah jantung kedua bagi tubuh manusia. Pepatah ini penuh dengan kebijaksanaan dalam bidang perubatan. Tapak kaki adalah hujung peredaran darah badan kita. Apabila sistem peredaran badan kita, terutamanya peredaran mikro, tidak cukup lancar, darah yang membawa oksigen dan nutrien sukar untuk dihantar sepenuhnya ke tapak kaki yang merupakan bahagian paling jauh dari jantung. Akibatnya, nutrien tidak dapat dihantar
dan bahan buangan yang dihasilkan oleh metabolisme tidak dapat dibawa pergi. Sel-sel kulit di tapak kaki tidak menerima khasiat yang sepatutnya, dan metabolisme akan menjadi perlahan. Stratum corneum lapisan kulit paling luar tidak dapat diganti secara normal dan mengelupas. Akibatnya, ia menjadi lebih tebal dan kering. Ia ibarat padang tandus yang tidak mendapat air atau nutrien. Lama-kelamaan ia akan menjadi kering dan merekah. Selain daripada faktor peredaran, kita juga mesti mempertimbangkan tekanan struktur dan fisikal. Kaki kita menanggung berat seluruh badan kita setiap hari. Jika Anda perlu berdiri dan berjalan untuk tempoh yang lama karena pekerjaan atau memakai kasut yang tidak sesuai atau mempunyai tapak yang keras, maka titik tekanan tertentu pada tapak kaki Anda, seperti tumit dan bagian depan kaki, akan sentiasa termampat dan bergeser. Kulit kita sangat pintar. Untuk melindungi dirinya daripada kecederaan, ia akan mengaktifkan mekanisme pertahanan yang dipanggil hiperplasia keratin, yaitu dengan menjadikan kulit di kawasan itu lebih tebal. Lapisan lemak di tapak kaki kita secara semula jadi mengecut dan menipis seiring dengan peningkatan usia yang mengurangkan kusyen di antara tulang dan kulit. Ini menjadikan kulit lebih mudah terdedah kepada tekanan dan menyebabkannya menebal. Pada tahap yang lebih mendalam, keabnormalan yang berterusan pada keratin tapak kaki juga mungkin merupakan tanda amaran bagi masalah kesehatan yang tersembunyi. Sebagai contoh, salah satu simptom tipikal bagi keadaan endokrin seperti hipotiroidisme ialah kulit kering di seluruh badan, dengan tapak kaki selalunya menjadi bahagian yang paling teruk terjejas. Tambahan pula dari perspektif pemakanan, jika badan mengalami kekurangan kronik nutrien penting tertentu, seperti vitamin A, vitamin E, zinc, atau asid lemak perlu omega-3, ia juga boleh menjejaskan kesehatan kulit dan keupayaannya untuk mengekalkan kelembapan yang membawa kepada kekeringan dan pengelupasan. Jadi, jika Anda melihat kulit tebal dan rekahan pada tapak kaki Anda, ia bukan sekadar isu estetik. Ia sebenarnya adalah isyarat lampu kuning terhadap fungsi metabolik dalaman dan juga status pemakanan kita. Apa yang tidak boleh kita abaikan ialah rekahan yang dalam itu umpama pintu yang terbuka, membolehkan bakteria dan kulat di luar mengambil kesempatan. Mereka boleh menyerang badan kita pada bila-bila masa melalui pintu-pintu ini dan menyebabkan jangkitan serta keradangan kulit. Dalam case yang teruk, ia mungkin boleh menyebabkan selulitis. Ini amat penting bagi penghidap paras gula darah tinggi atau pesakit kencing manis. Karena kencing manis sering disertai dengan neuropati periferal, yang boleh menyebabkan deria rasa pesakit di bahagian kaki menjadi tumpul dan menjejaskan peredaran darah periferal, menjadikan luka sukar untuk sembuh. Secara klinikal, jangkitan kaki yang kecil, jika tidak dirawat dengan segera, boleh membawa kepada akibat yang serius dan mungkin memerlukan amputasi pemotongan anggota badan. Ini adalah benar sama sekali. Jadi kita benar-benar tidak boleh lagi menganggapnya sebagai masalah kecil yang boleh diabaikan. Jadi, apa yang patut kita lakukan? Perlukah kita membeli salap yang lebih mahal atau berjumpa dokter untuk rawatan khas? Jangan risau, sebenarnya terdapat satu remedi penjagaan di rumah yang sangat berkesan dan mudah didapati tersembunyi di dalam kabinet obat kebanyakan keluarga. Senjata rahasia ini adalah aspirin yang kita semua kenali. Anda tidak salah dengar. Pil putih kecil itu, Anda pasti penuh dengan persoalan sekarang. Bukankah aspirin digunakan untuk melegakan kesakitan, mengurangkan demam, dan mencegah penyakit kardiovaskular? Apa kaitannya dengan kulit kepala kita? Inilah perkara utama yang ingin saya dedahkan kepada Anda hari ini. Sebenarnya terdapat asas perubatan dan kimia yang sangat kukuh di sebaliknya. Nama saintifik aspirin ialah asid asetil salisilik. Apabila ia berada dalam persekitaran air, ia akan terhidrolisis secara perlahan-lahan dan terurai menjadi dua bahan. Satu ialah asid asetik dan satu lagi ialah protagonis kita hari ini, asid salisilik. Bercakap tentang asid salisilik, ramai rakan-rakan yang pernah mengkaji produk penjagaan kulit mungkin akan bersinar matanya. Ya, ia adalah bahan bintang dalam dermatologi. Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai produk penjagaan kulit seperti untuk pengelupasan, anti jerawat, dan mengecilkan pori-pori besar. Asid salisilik dikelaskan sebagai agen keratolitik dalam dermatologi. Mekanisme fungsinya sangat pintar. Ia boleh melarutkan jambatan sel di antara sel-sel stratum corneum kulit kita, yang bertindak seperti gam untuk menyatukan sel-sel kulit mati yang lama. Biar saya berikan satu analogi.
Lapisan kulit mati yang tebal dan keras di tapak kaki kita adalah seperti sebuah dinding lama yang sangat degil yang diperbuat daripada simen. Jika Anda menggunakan batu apung untuk menggosoknya, Anda menggunakan daya fisikal, sama seperti menggunakan tukul besar untuk memecahkan dinding. Ia bukan sahaja memenatkan, tetapi kawalan daya yang tidak betul boleh merosakkan dinding sihat di bawahnya dengan mudah, yaitu kulit kita yang baru terbentuk. Tambahan pula, kaidah kasar ini sebenarnya boleh merangsang kulit untuk mengaktifkan mekanisme pertahanan yang lebih kuat. Bak kata pepatah, pucuk dicita ulam mendatang, akibatnya dinding itu menjadi lebih tebal daripada sebelumnya. Tetapi asid salisilik berbeza. Ia seperti seorang pakar perobohan yang mahir dan tepat. Ia tidak hanya menggunakan tukul. Sebaliknya, ia menggunakan pelarut kimia khas untuk melarutkan simen yang mengikat batu bata itu dengan tepat. Sebaik sahaja simen itu larut, batu bata lama, sel-sel kulit mati kita, secara semula menjadi longgar. Dengan sentuhan ringan, ia mengelupas dengan lembut tanpa merosakkan dinding sihat di bawahnya. Inilah sebabnya mengapa kaedah ini dapat menanggalkan kulit mati dengan lembut, bukannya mengikisnya dengan kesakitan. Aspirin itu sendiri mempunyai kesan anti radang. Kita sering mengalami kemerahan, bengkak, dan kesakitan di sekeliling rekahan pada tumit kita, yang merupakan tindak balas keradangan ringan. Dengan menyapukannya di situ, ia bukan sahaja melembutkan kulit mati dengan berkesan, tetapi juga membantu mengurangkan keradangan dan kesakitan pada tisu di sekeliling rekahan kecil ini, mencegah jangkitan yang lebih serius, dan benar-benar mencapai rawatan simptomatik dan punca masalah. Saya akan ajarkan Anda semua langkah-langkahnya. Sebagai seorang dokter, saya mesti terlebih dahulu memberikan peringatan keselamatan yang sangat penting. Hanya untuk kegunaan luaran. Kaedah ini adalah untuk sapuan topikal pada kulit tebal di tapak kaki. Ia sama sekali tidak bermakna Anda boleh makan aspirin secara oral untuk mencapai kesan yang sama. Tidak sesuai untuk mereka yang alah. Jika Anda diketahui alah kepada aspirin atau mana-mana produk asid salisilik, sila jangan coba. Jika Anda tidak pasti, Anda boleh ambil sedikit salap yang telah disediakan dan sapukan pada kulit yang lebih nipis di bahagian dalam lengan. Biarkan selama 15 menit untuk melihat sama ada terdapat sebarang reaksi alahan seperti kemerahan, kegatalan, dan sebagainya. Tidak sesuai untuk kumpulan khas. Wanita hamil, ibu yang menyusu, penghidap sindrom Reye, leukoderma, kegagalan fungsi hati atau buah pinggang, atau gangguan pembekuan darah tidak boleh menggunakannya. Elakkan penggunaan pada luka. Jangan sapukan salap ini pada luka terbuka yang berdarah atau kawasan yang dijangkiti dengan teruk. Ia hanya sesuai untuk kutikel yang kering, merekah, dan menebal. Sekarang setelah peringatan keselamatan telah diberikan, bahagian yang paling penting telah tiba. Sila dengar dengan teliti. Saya akan mengajar Anda remedi rumah yang selamat, dan berkesan ini langkah demi langkah secara terperinci. Langkah 1. Sediakan bahan-bahan. Anda perlu menyediakan 5 hingga 6 biji aspirin dos rendah 100 mg. Sila pastikan Anda memilih jenis yang paling ringkas tanpa salut gula atau salut entrik, karena lapisan luar akan menghalangnya daripada larut di dalam air. Kemudian sediakan 1 sudu besar vaselin yang bertindak sebagai agen penutup dan pelembab yang sempurna. Akhir sekali sediakan segulung kecil pembalut plastik dan sepasang stocking lama yang Anda tidak kisah jika kotor. Langkah 2. Buat salap pelembut ajaib. Letakkan 5 atau 6 biji aspirin kira-kira 500 hingga 600 mg jumlahnya di dalam sebuah mangkuk kecil yang bersih. Hancurkan sehingga lumat menggunakan belakang sudu. Anggap ia seperti menumbuk bawang putih. Matlamatnya adalah untuk menghancurkannya menjadi serbuk yang sangat halus seperti tepung. Semakin halus serbuk, semakin baik ia akan larut dan sebati. Kemudian tambahkan beberapa titis air masak sejuk, 1 atau 2 titis pada satu masa, dan perlahan-lahan campurkan serbuk itu menjadi pes pekat sedikit seperti krim yang belum dipukul. Kemudian masukkan 1 sudu besar vaselin dan kacau dengan sabar menggunakan sudu atau batang pengacau sehingga ia menjadi pes putih yang licin dan sekata. Krim pengelupasan dan pelembut eksklusif berkecekapan tinggi kita kini sudah sedia. Langkah 3. Penjagaan kaki emas sebelum tidur. Sila lakukan ini setiap malam selepas mandi dan sebelum tidur. Pertama, gunakan air suam yang suhunya sedikit lebih tinggi daripada suhu badan kira-kira 40 derajat Celcius. Rendam kaki Anda selama 10 hingga 15 menit. Pastikan Anda berasa selesa dan tidak terlalu panas. Langkah ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk melembutkan sepenuhnya stratum corneum di tapak kaki,
menyerap kelembapan untuk melembutkan kaki dan melancarkan peredaran darah di kaki. Selepas merendam, keringkan kaki Anda dengan lembut menggunakan tuala, biarkan sedikit lembab. Kemudian, gunakan putik kapas atau jari yang bersih untuk menyapu salap yang baru kita sediakan tadi dengan tebal dan banyak pada kulit lama yang tebal di tapak kaki dan tumit yang kering mereka. Sapukan di mana-mana bahagian yang keras. Pastikan ia cukup tebal. Langkah 4. Penjagaan lapisan penutup. Selepas menyapu salap, segera balut seluruh tapak kaki, terutamanya kawasan yang disapu salap, dengan pembalut plastik secara berhati-hati. Anda boleh membalutnya 2 atau 3 kali untuk memastikan salap itu tertutup sepenuhnya di dalam dan tidak akan meruap atau tergesel dengan mudah. Kemudian pakai sepasang stocking lama. Ini adalah untuk mewujudkan persekitaran tertutup dengan menggunakan prinsip terapi pembalutan. Ia boleh meningkatkan sedikit suhu dan kelembapan kulit setempat dan sangat menggalakkan penembusan bahan aktif, menggandakan kesannya, dan juga mengelakkan salap daripada terkena pada cadar dan selimut Anda. Langkah 5. Saksikan keajaiban. Pada keesokan harinya, apabila Anda bangun dan menanggalkan stocking serta pembalut plastik Anda akan mendapati bahwa kulit Anda yang keras dan tebal telah menjadi sangat lembut selepas dilembutkan sepanjang malam. Ia mungkin terasa seperti tauhu yang direndam. Bilas kaki Anda dengan air suam, dan kemudian gunakan tuala basah suam untuk menggosok tapak kaki Anda dengan lembut dalam gerakan membulat. Anda akan terkejut melihat bahwa sel-sel kulit mati yang lama akan tertanggal dengan mudah. Sama seperti sisa pemadam yang kita gunakan semasa kecil apabila salah menulis. Tapak kaki Anda akan serta-merta mendedahkan rupa merah jambu dan lembut yang telah lama hilang. Sentuhannya adalah sesuatu yang Anda tidak pernah dapat capai dengan batu apung. Kaidah ini benar-benar menjadikan kaki Anda lebih lembut dari dalam keluar. Adalah disyorkan agar Anda menggunakannya selama 3 hingga 5 malam berturut-turut bergantung pada tahap keterukan keadaan Anda. Secara amnya, walaupun kulit tebal dan rekahan yang paling degil boleh bertambah baik dengan ketara. Selepas kaki Anda kembali lembut, Anda boleh mengekalkan keadaan yang baik untuk jangka masa yang panjang dengan menggunakan kaedah ini sekali atau 2 kali seminggu. Langkah terakhir dan yang paling penting ialah penjagaan susulan. Selepas Anda menanggalkan sel-sel kulit mati yang lama, kulit segar yang terdedah adalah selembut kulit bayi. Penjagaan kulit dalam tempoh ini adalah penting untuk mengekalkan hasil jangka panjang. Sapukan krim atau lotion kaki yang melembabkan dalam 3 menit keimasan selepas mencuci kaki. Semasa kulit Anda masih lembab, apabila memilih produk, perhatikan beberapa bahan utama. Pelembab seperti urea dan gliserin bertindak seperti span, menyerap kelembapan dari udara dan dari dalam kulit untuk melembabkan stratum corneum. Agen seperti ceramida boleh mengisi jurang antara sel-sel keratin untuk menjadikan kulit lebih licin dan lembut. Agen penutup ialah vaselin atau produk yang mengandungi mentega shea yang kita gunakan. Ia boleh membentuk lapisan pelindung di permukaan kulit untuk mengunci kelembapan dengan kukuh dan mencegah kehilangannya. Produk penjagaan kaki yang baik biasanya menggabungkan 2 atau 3 daripada bahan-bahan di atas. Baiklah, itu sahaja semua kandungan yang dikongsi pada hari ini. Saya harap pengetahuan ini benar-benar dapat membantu Anda menyelesaikan masalah yang telah membelenggu Anda selama bertahun-tahun, membolehkan Anda mengucapkan selamat tinggal kepada kaki yang kasar, seperti kertas pasir dan mendapatkan semula sepasang kaki yang lembut dan sihat. Sama ada Anda ingin memakai sandal kegemaran Anda atau menikmati kesejukan lantai di rumah tanpa berkasut, Anda boleh berasa yakin dan selesa. Jika Anda mendapati ini bermanfaat, sila ingat untuk berkongsi dengan lebih ramai rakan agar semua orang dapat manfaat. Saya Dr. Danish Malik. Terima kasih kerana menonton. Saya doakan Anda semua sentiasa sihat dan melangkah dengan ringan.